perjuangan pemimpin tempatan menentang penjajah. Sebab-sebab penentangan. Yang pertama, dasar penaklukan British. Yang kedua, eksploitasi terhadap ekonomi tempatan. Yang ketiga, pelaksanaan pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan. Yang keempat, campur tangan British dalam adat resam. Yang kelima, pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh. Dan yang terakhir, kesulitan penduduk tempatan. Dasar penaklukan British bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Kawasan taklukan terikat dengan pemerintah dan peraturan British. Contohnya, Nanning yang menjadi jajahan British dikehendaki membayar ufti 1/10 daripada hasil pertaniannya. Ini telah menimbulkan kemarahan Dul Said yang menjadi pembesar Nanning. Untuk pengetahuan anda, ufti ialah persembahan dalam bentuk wang atau emas dan sebagainya yang wajib dibayar kepada raja atau negara yang berkuasa iaitu penakluk. British berhasrat untuk menguasai ekonomi tempatan. Perkara ini dilakukan dengan memeterai perjanjian dengan pembesar tempatan. Kesannya, ekonomi dikuasai oleh saudagar-saudagar negeri-negeri Selat. Ini menimbulkan kemarahan pembesar-pembesar tempatan. Contohnya, mereka melopori perlombongan dan perdagangan biji timah di negeri-negeri Melayu. Penduduk tempatan dipaksa mengikut sistem pentadbiran barat. British telah memperkenalkan pelbagai perubahan dalam pentadbiran. Misalnya, British memperkenalkan sistem cukai serta undang-undang dan peraturan tanah. Peraturan ini bertentangan dengan amalan tradisi. Di Terengganu, British menetapkan setiap tanah yang dibuka mesti memohon kebenaran dan dikenakan cukai tanah. Oleh itu, ini menimbulkan rasa tidak puas hati kepada penduduk tempatan. British memasukkan nilai-nilai barat ke atas masyarakat tempatan. Misalnya, di Perak, J.W.W. Birch telah campur tangan dalam amalan menggunakan orang suruhan. Tindakan ini telah ditentang oleh pembesar tempatan Perak. Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh di kawasan pentadbiran mereka. Pembesar dilantik oleh Sultan. Mereka berkuasa dalam hal ehwal kawasan pentadbiran mereka. Pembesar berkuasa dalam soal pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosial di daerah mereka. Penjajahan British telah menggugat kredibiliti pembesar tempatan. Penduduk tempatan dibebani dengan pelbagai cukai dan peraturan baru. Mereka menghadapi kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ini secara tak langsung menimbulkan rasa tidak puas hati. Peristiwa penentangan di Nanning. Nanning diketuai oleh Dul Said. Nama penuhnya ialah Datuk Abdul Said, merupakan penghulu Nanning yang ke-9, lahir pada tahun 1773, pandai dalam bersilat, sentiasa dihormati masyarakat. Dul Said meninggal pada tahun 1849 ketika berumur 76 tahun. Dul Said sentiasa berpegang kepada pantang mati sebelum ajal. Pada 1829, British memerintah Melaka. British mendakwa bahawa Nanning merupakan sebahagian daripada Melaka. Oleh itu, British menyatakan bahawa peraturan yang dijalankan di Melaka turut dijalankan di Nanning. Nanning diminta membayar 1/10 daripada hasil pertaniannya. Pada 1831, berlakunya Perang Nanning pertama. Dalam peperangan ini,
British menghantar 150 tentera dan 2 buah meriam. Perang ini berlangsung selama 18 hari iaitu pada 6 Ogos hingga 24 Ogos 1831. Orang-orang Nanning yang bergabung dengan Rembau berjaya menewaskan British. Pada September 1831 sehingga Januari 1832, British mengadakan rundingan dengan Raja Ali dari Rembau di Melaka. Satu perjanjian telah dipersetujui dan ditandatangani pada 28 Januari 1832. Dalam perjanjian tersebut, kedua-dua pihak bersetuju tidak akan menyerang satu sama lain. Rembau diiktiraf sebagai sebuah negeri berdaulat dan mempunyai kuasa penuh dalam pentadbiran kerajaannya. Oleh itu, Rembau menarik balik pengikutnya dari Nanning dan bergabung dengan British. Pada April 1832, berlakunya Perang Nanning kedua. Rembau yang bergabung dengan British membentuk kira-kira 1,200 sehingga 1,400 askar untuk menyerang Nanning buat kali kedua. Pertemuan ini berlanjutan selama lebih kurang 2 bulan. Tabur yang merupakan ibu negeri dan pusat gerakan Dur Said berjaya ditawan. Dur Said dan pengikutnya berundur ke Pasir Besar. Pada 15 Jun 1832, Nanning jatuh sepenuhnya ke tangan British. Selepas kekalahan Nanning dalam perang kedua ini, Dur Said diberi pencen dan sebuah rumah di Melaka. Nanning diletakkan di bawah peraturan negeri-negeri Selat pada 27 Oktober 1832 dan disatukan bersama Melaka. Akibat daripada peperangan-peperangan ini, pihak British terpaksa menanggung perbelanjaan sebanyak 100,000 pound sterling. Rentap dilahirkan pada tahun 1800. Nama asal Rentap ialah Liba yang bermaksud penggoncang dunia. Rentap merupakan pahlawan Iban yang menentang British di Sarawak. Rentap digelar Raja Darat dan merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Sekerang dan Sungai Seribas. Keluarga Brooke telah menganggap orang Iban di Sungai Sekerang sebagai lanun. James Brooke juga telah mendirikan kubu di Nanga Sekerang untuk mengawasi pergerakan orang Iban. James Brooke juga telah menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Sekerang. Pada tahun 1853, Rentap menyerang kubu James Brooke di Nanga Sekerang dan pasukan Rentap telah mencapai kejayaan. Seorang pegawai British iaitu Alan Lee terbunuh. Kejayaan ini telah mengharumkan nama Rentap di kalangan orang Iban. Pada tahun 1854, James Brooke menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap. Pengikut Rentap beruduk ke Bukit Saduk dan membina kubu. Perjuangan Rentap mendapat sokongan padu penduduk Iban dan digelar Raja Ulu. Pada tahun 1857, James Brooke telah menghantar Tuan Muda Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Saduk. Charles Brooke telah berjaya mempengaruhi kira-kira 3,000 orang Iban dan 500 orang Melayu supaya menyerang kubu Rentap. Namun, Charles Brooke gagal menewaskan Rentap. Pada tahun 1863 pula, James Brooke mengetuai sendiri pasukannya untuk menyerang Rentap di Bukit Saduk. Pertempuran sengit berlaku selama sebulan dan Rentap telah dapat ditewaskan. James Brooke membakar kubu Rentap. Rentap berundur ke Entabai untuk menyusun strategi baru, namun beliau telah meninggal dunia. Kebangkitan Rentap dan pengikutnya menentang pemerintahan Brooke telah membuktikan mereka bukannya lanun tetapi pejuang bangsa. Semangat jiwa Rentap telah diabadikan di batu peringatan Rentap. Begitulah kisah Rentap Wira Sarawak berjuang untuk mengembalikan kedaulatan bangsa. Sekian, terima kasih.